Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam slot sejarah untuk pelajaran dari rumah tahun 2021. Okey, seperti awak dah belajar minggu lepas oleh awak dah follow Cikgu Azlinda. So, minggu ni giliran saya untuk buat slot untuk sejarah. So, kita akan bersama selama sejam setengah ni ataupun sejam ni untuk kita kupas ataupun kita tengok apa yang terdapat dalam sejarah tingkatan 2. Okey, minggu lepas kalau awak ingat lagi, kita belajar tentang Kerajaan Alam Melayu. Okey, Kerajaan Alam Melayu ni, okey, Alam Melayu sorry, tulisan saya tak berapa cantik. Selalu ini cantik tapi hari ini tak cantik pak. Okey, Kerajaan Alam Melayu ada 7. Okey, ada 7 kerajaan Melayu. So yang pertama awak kena ingat Kerajaan Funan. Yang kedua awak kena ingat Kerajaan Champa. Okay, and then Kedah 2. Okay, and then apa lagi? Siapa boleh jawab? Okay, selain daripada Kedah 2, Gangga Negara. Okay, Gangga Negara. And then kita ada Majapahit. Okay, lepas tu so ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada lagi 2. Apa lagi 2? Okay, lagi 2 ialah Angkor. Dan juga Seri, mula dengan Seri. Kita ada Sriwijaya. Alright. Okay, ni adalah 7 kerajaan alam Melayu. 7 kerajaan alam Melayu yang kita yang awak semua dah tengok dan dah belajar pada minggu lepas. So next bila kita dah tahu kerajaan alam Melayu, kita kena tahu pula abad ke berapa. So Kerajaan Funan abad ke abad ke 1 atau abad pertama. Yang kedua Kerajaan Champa abad ke-2. Kedah Tua. Okey, Kedah Tua. Okey, Kedah Tua abad ke-5. Gangga Negara pula. Ada salah satu jawab. Okey, Gangga Negara abad ke-6. Majapahit abad abad ke-13. Angkor abad ke-9. Dan yang terakhir sekali Sriwijaya adalah kerajaan pada abad ke-7. Alright, ini adalah kerajaan-kerajaan alam Melayu dan juga dia punya abad-abad dia ataupun tahun-tahun kerajaan alam Melayu tu berlangsung ataupun kerajaan alam Melayu tu berjalan. Okey, abad. Okey. Then now untuk minggu ni, okey, kita tengok pada buku teks. Okey, tengok pada buku teks masing-masing. Kita akan tengok pada kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu ni. Okey, kerajaan yang sezaman dengan alam Melayu ataupun sama alam Melayu, kerajaan-kerajaan ni tapi kat luar negara, kat luar pula ada lagi kerajaan yang sama-sama dengan dia. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk kerajaan pada abad yang pertama. Okey, sorry. Okey, abad pertama. Okey, abad pertama. Okey, abad pertama. Okey, awak boleh rujuk pada buku. Okey, kerajaan abad pertama, apa yang kerajaan pada abad pertama? Okey, siapa boleh tahu? Okey, kerajaan abad pertama ni dia sezaman dengan kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan. Okey, dia sezaman dengan apa? Okey, kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan dekat luar negara adalah kerajaan, mula dia ada Empayar Rom. Okey, Rom, Empayar Parsi. Okey, selepas Empayar Parsi adalah okey, Empayar Kushan.
Kushan Kushan, dan tadi dinasti. Dinasti Han. Betul? Okay, dinasti Han. Okay, secara automatik kalau Empire Rome ni tengok dekat Itali, Parsi. Kushan ni dia ada dekat Indo dekat mana? Dekat mana tu awak boleh tengok dekat dalam peta. And then kalau dinasti ni automatik awak akan faham dinasti ni. Kalau awak tengok, biasa tengok cerita Cina zaman dulu, dia akan berkisar dekat kerajaan Cina. Okay, ini untuk abad pertama. Okay, abad ke-9 pula. Okay, yang sama. Abad ke-9. Okay, abad ke-9 tadi kerajaan apa kalau awak ingat? Okay, abad ke-9 tadi sama dengan kerajaan Campa, Sriwijaya, dan satu lagi apa? Satu lagi Angkor. Angkor. So maksudnya dekat alam Melayu ni, kerajaan-kerajaan ni, tapi dekat luar ada kerajaan yang sama je. Contoh macam abad yang pertama ni, masa kat alam Melayu kerajaan Funan tengah berlangsung ataupun tengah berkuasa. So dekat luar, dekat Itali, kat Empire Rome, ada dekat Parsi, Empire Parsi, dekat China ada dinasti Han. Okay, so apa yang sama dengan kerajaan abad ke-9 ni? Okay, sezaman dengan kerajaan Abbasiyah. Lagi? Okay, tengok buku teks. Kerajaan Abbasiyah. Okay, lagi satu Byzantine lagi. Sama dengan ni tadi, Cina. Ni kali ni lain pula, dinasti apa? Okay, dinasti Tang, dan juga kerajaan Chola. Okay, kerajaan Chola ni kat mana? Okay, awak cari sendiri. Okay, and then dah kepada abad ke-9. Okay, sekarang kita pergi pada abad ke berapa? Okay, abad ke-14. Okay, abad ke-14 kita ada kerajaan Campa, Angkor, Majapahit. Okay, Campa masih sama, Angkor sama juga dengan 9, dan juga tambahan Majapahit. Alright. Okay, untuk tiga-tiga kerajaan ni, empayar luar ataupun kerajaan luar yang sama dengan empayar-empayar ni, sama dengan kerajaan-kerajaan alam Melayu ni adalah sama dengan empayar apa? Okay, siapa boleh jawab? Empayar apa? Okay, kalau kita tengok pada buku, empayar. Okay, kita tengok pada buku empayar Mongol. Okay, kita tengok pada buku muka surat kita tengok buku muka surat 15. Okay, yang pada buku muka surat 15, empayar Mongol. Okay, Mongol. And then apa lagi? Okay, tadi Persia, sekarang kita ada Turki, Uthmaniyah. Okay, kerajaan daripada Turki. And then Kesultanan Delhi. Okay, daripada India. Okay, ni Delhi automatik lah awak tahu. Delhi ni dekat India. Turki, Uthmaniyah, Islam, dan empayar Mongol. Alright, itu adalah contoh-contoh kerajaan yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Alright, so now kita akan pergi pada hubungan. Okay, okay. Tadi kita dah rujuk pada kerajaan-kerajaan alam Melayu, 7 kerajaan alam Melayu dan zaman-zamannya. Now kita akan refer pada hubungan, apa hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar. Okay,
Apa hubungan dia? Kenapa kerajaan alam Melayu berminat nak berhubungan, nak ada hubungan dengan kerajaan alam luar, dan kenapa kerajaan luar juga sangat berminat untuk menjalinkan hubungan dengan kerajaan alam Melayu. So kita akan pergi pada hubungan. Alright, awak boleh rujuk pada buku teks awak saya pun rujuk pada buku teks juga. Yang pertama, why. Why mereka berminat? Pertama adalah kedudukan. Kedudukan alam Melayu. Apa maksud kedudukan? Kedudukan dia adalah strategik di laluan perdagangan antara timur dan barat. Ini poin yang pertama. Kerajaan luar dia berminat nak berhubungan dengan kerajaan alam Melayu kerana kedudukan alam Melayu ini strategik di tengah-tengah laluan. Maksudnya dia tak payah pusing jauh, dia tak perlu menempuh lautan yang bergelora, yang berisiko tinggi. So dia kedudukan dia memang tengah-tengah antara laluan timur dan barat perdagangan tu. And then yang kedua, seperti yang kita tahu, kekayaan hasil bumi. Alam Melayu. Kenapa kekayaan hasil bumi alam Melayu ni menjadi pendorong untuk pemerintah-pemerintah yang menjalinkan hubungan kerajaan luar? Sama macam kita ada duit tapi kita tak ada hasil untuk kita beli. So duit tu tak ada nilainya. Sama juga macam kita ada hasil, kita banyak hasil, kita ada kebun, kita ada pisang, kita ada buah-buahan, kita ada durian, tapi kita tak ada market untuk pasarkan. So kalau adanya duit dan tanpa bahan tak jadi, ataupun kalau ada bahan tanpa duit pun tak jadi juga. So mereka ni menjalankan hubungan perdagangan. So alam Melayu boleh jual barang mereka pada kerajaan luar, dan kerajaan luar juga boleh bawa barang-barang mereka untuk ditukarkan dengan kekayaan hasil bumi daripada alam Melayu. So awak boleh tengok pada peta yang ada pada muka surat 16 tu. Awak tengok pada peta tu. Yang biru menunjukkan laluan pedagang luar ke alam Melayu. Maksudnya yang luar semua masuk ke alam Melayu. So awak tengok pada laluan yang biru. Lepas tu yang hijau pula daripada alam Melayu ke luar. So ada orang kata import dan ekspor antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar. Dan laluan purple tu pula barangan alam Melayu dibawa ke Rom. So barangan alam Melayu dah dibawa keluar, dibawa pula ke Empayar Rom. Empayar Rom yang sezaman tadi. Now kita tengok pada muka surat seterusnya. So kita pada hubungan. Hubungan ni kita bagikan kepada tiga. Hubungan bagikan kepada tiga, iaitu hubungan keagamaan. Keagamaan. So kita akan pergi pada hubungan keagamaan. Keagamaan. Yang kita tahu, semua orang atas dunia ni dilahirkan beragama. Ada agama-agama dia. So kita akan tengok pada pertama sekali, kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran pada agama Hindu. Ada tiga. Hindu, Buddha dengan Islam. So kita pergi pada Hindu dulu. Keagamaan. Keagamaan, kita pergi pada Hindu dulu. Hindu. Agama Hindu ni disebarkan macam mana? Disebarkan oleh beberapa cara, iaitu melalui peranan pedagang, tentera, dan juga golongan Brahmin. Apa itu golongan Brahmin? Golongan Brahmin ni kalau kat India, kita panggil sistem kasta. Kasta. Brahmin ni adalah kasta yang paling tinggi sekali. Dia macam alim ulama lah, macam mufti-mufti lah bagi dia ni. So
Brahmin ni datang, geng-geng ni berdagang, tentera dengan Brahmin ni datang ke alam Melayu dan sebarkan agama mereka. So akan ada orang di alam Melayu yang menganut agama Hindu. Okey, now kita pergi pada Buddha. Okey, Buddha. Okey, Buddha pula melalui peranan Asoka. Okey, siapa Asoka ni? Okey, Asoka ni dia pemerintah empayar Maurya. Okey. So apa pula kaitan Asoka ni dengan penyebaran agama Buddha? Okey. So agama Buddha ni disebarkan melalui penghantaran sami-sami. Okey, Asoka ni kerja dia dihantar sami-sami ke alam Melayu. Okey, dia hantar sami-sami ke alam Melayu. Lepas tu sami-sami ni akan berdakwah lah. Berdakwah dan sebarkan agama Buddha. So sama juga kes dia, sama juga macam ni tadi melalui pedagang, tentera dan golongan Brahmin, golongan agama. So Asoka pula dia buat apa? Dia hantar sami-sami, lepas tu dia hantar sami-sami untuk berdakwah dekat alam Melayu. Sebarkan, sorry. Alright. So awak boleh tengok dekat bawah hubungan keagamaan tu, awak tengok dekat bawah tu. Dekat Hindu ni penemuan artifak dia dekat Lembah Bujang Kedah. Okey, dekat Lembah Bujang Kedah ada artifak yang menunjukkan ciri-ciri agama Hindu, pengaruh Hindu. Okey. And then awak tengok bawah Buddha tu, penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang. Sama juga Lembah Bujang Kedah. And then kita pergi pada agama kita, agama Islam. Okay, agama Islam ni melalui apa? Okay, agama Islam ni sama juga. Semua tiga-tiga agama ni almost sama cara dia, iaitu berdagang, pemerintah dan pendakwah. Okey. So, ini adalah cara macam mana hubungan kejayaan melalui aspek keagamaan. Now kita akan pergi pada hubungan diplomatik. Okey. Okey. Jadi keagamaan dah. Okey, awak boleh rujuk pada buku teks awak. Now kita akan pergi pada hubungan diplomatik. Diplomatik ni adalah hubungan tadi dah. Tadi dah pergi pada agama. Now kita pergi pada diplomatik. Alright. Okey, apa itu hubungan diplomatik? Okey, diplomatik ni diplomatik ni hubungan politik antara dua kerajaan. Okey, hubungan politik, ataupun hubungan politik. Dua kerajaan. Alright. So, contoh Malaysia buat hubungan diplomatik dengan China, ataupun Malaysia tak akan buat hubungan diplomatik dengan Israel. Okey, contoh itu hubungan diplomatik antara dua negara. Okey. So, awak tengok pada kerajaan alam Melayu yang menjalinkan hubungan kerajaan di China dan India bagi mengukuhkan kedudukan dan membuka kepada jalan perkembangan perdagangan. So, kita tengok pada alam Melayu. Okey. Alam Melayu dengan China. Alright. So, kita tengok pada kerajaan Funan dulu. Okey, Funan utusan dihantar abad ketiga. Pada abad ketiga. Alright. Kerajaan Funan dengan China, dihantar utusan pada China
untuk utusan pada abad ketiga. Kenapa? Dia mestilah, takkan dia nak bagi je tak nak terima apa. So dia hantar dengan tujuan supaya dapat bantuan ketenteraan. Okay, dapat bantuan tentera untuk lawan David. Untuk lawan David. Okay. And then Campa pula. Okay, kalau tadi Funan ada, Campa pun ada juga. So Campa dia buat apa? Okay, sama juga, hantar utusan abad ketiga. Sama juga, bila dia hantar utusan, dia nak sesuatu give and take. So apa yang dia hantar, dia nak juga ni. So apa tujuan dia pula? Dia nak pulihkan hubungan. Pujuk lah, pulihkan hubungan lepas perang, selepas dengan David. Okay, David ni sekutu dengan China. So dia tak nak kena serang, dia dah perang dengan David, so dia nak pulihkan hubungan dengan China. So dia pun hantar utusan. And then kita pergi pada Sriwijaya. Kerajaan nanti ni Sriwijaya. Okay, Sriwijaya ni dia buat apa? Okay, abad ke-7. Okay, utusan dia hantar abad ke-7. Alright. So bila dia hantar, dia dapat balik apa? Tujuan dia apa? Okay, untuk dapatkan pengiktirafan dan kukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. So kita tengok Sriwijaya, dia tak sama dengan Funan dengan Campa tadi. Funan dengan Campa tadi lebih pada peperangan dengan ketenteraan. So Sriwijaya ni lebih pada menjalinkan hubungan baik, maintain hubungan baik supaya tak bergaduh. Contohlah macam awak dengan kawan awak nak maintain hubungan baik. So kadang-kadang awak belanja dia, kadang-kadang dia belanja awak. So itu contoh apa yang kerajaan Sriwijaya buat. Okay, untuk Kedah Tua pula. Okay, Kedah Tua pun sama, abad ke-7. Abad ke-7. Okay, kenapa? Sama juga, kukuhkan hubungan perdagangan. So, kenapa mesti nak jaga hubungan perdagangan ni? Yelah, sama macam kita. Kalau kita berniaga, kita nak kena jaga klien kita. Okay? Kalau kita nak jaga, kalau kita buka kedai makan, kita kena jaga kita punya menu, kita kena jaga kita punya servis supaya kita jaga kita punya klien juga. So, kalau klien puas hati, klien suka, klien seronok ataupun makan sedap, dia akan datang balik semula lah. Dia akan datang dan dia akan ajak yang lain juga. So inilah apa yang Sriwijaya dengan Kedah Tua buat. Okey. Now kita tengok pada Angkor. Okay, Angkor pada abad ke-12. Okey. Ini sama juga ni. Okey. Kukuhkan persahabatan dan kukuhkan hubungan perdagangan dan persahabatan. Alright. And then last sekali Majapahit. Majapahit pada abad ke-14. Okey, kenapa? Okey, dia nak menjalinkan persahabatan. Alright, ini adalah hubungan antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan China. Okey, dengan negara China. Now, ni hubungan diplomatik. Okey. Now kita akan tengok pada
Okey, nanti kita akan pada hubungan dengan India. Okey, dengan India. Okey. Kuasa-kuasa besar lah ni. Okey, kita akan tengok first sekali dengan kerajaan Hunan. Alright. Okey, Hunan dia akan buat pada, dia hantar pada abad atau utusan pada abad ke-3. Okey, kenapa? Okey, kenapa kerajaan Funan sama juga dia hantar dengan China tadi? Okey, sama juga kenapa dia hantar kat China tadi? Tapi sebaliknya bukan untuk ketenteraan. Sebab ketenteraan dia dah minta dengan China tadi. So Funan dia minta untuk kukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan. Okey. So kukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Kita tengok pada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Okey. Kerajaan Sriwijaya pula dia hantar pada abad ke-9. Alright. So, kenapa? Sama juga dia nak eratkan. Okey, eratkan hubungan perdagangan, persahabatan dan keagamaan. Kenapa India? Sebab dia hantar tadi golongan Brahmin, golongan tertinggi dia lah, kasta tinggi dan alim ulama dia lah. So kita tengok pada Angkor pula. Angkor kita tengok pada abad ke-12. Abad ke-12. Okay, sorry kalau tulisan saya tak cantik, awak boleh rujuk pada buku teks kan. Sama je apa yang saya tulis ni, saya cuma ringkaskan je. Okay, kenapa kerajaan Angkor hantar pada India? Okay, untuk eratkan hubungan persahabatan. Okay, dan last sekali kita pada Majapahit. Majapahit. Alright. Okay, Majapahit ni hantar pada abad ke-14. Okay, dia hantar kenapa? Sama juga, kukuhkan persahabatan. Okay, so kita dapat assume yang China tadi, maksudnya China lebih pada ketenteraan, ada pada minta ketenteraan, dan India lebih pada keagamaan dan sahabatan ataupun hubungan baiklah. Okey, so inilah antara hubungan-hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar. Okey, thank you.